Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita wilayah 9 Julai 2023 akan melintas langsung ke Sarawak, Sabah dan Perak. Kerajaan komited untuk menyempurnakan pelaksanaan Pelan Pemulihan Felda. Ini termasuk pelupusan hutang peneroka seperti yang diumum Perdana Menteri. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan tindakan susulan akan diambil untuk menyempurnakan pelaksanaan pelan berkenaan. Jelas MOF jaminan kerajaan hingga RM9.9 milion telah diluluskan untuk membolehkan Felda menerbitkan suku. Bermula tahun ini, kerajaan menyalurkan peruntukan sehingga RM1 bilion setahun untuk penebusan semula suku Felda. Liputan jalur lebar mudah alih 4G di Selangor kini mencapai 99.87% di kawasan berpenduduk dengan purata kelajuan mudah alih mencecah 55.96 MB sesaat setakat suku pertama 2023. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata liputan jalur lebar menerusi jendela fasa 1 juga mencatat pencapaian beransangkan dengan 17 menara komunikasi baru dijangka siap menjelang akhir tahun ini. Padanya telah siap dan dalam tindakan pihak penyedia telekomunikasi untuk pemasangan peralatan komunikasi. Saya telah menerima maklumat ada beberapa daripada 11 menara ini saya lihat perlu diaktifkan segera on air. Daripada 11 menara yang telah didirikan, daripada 11 yang siap, 8 lagi belum on air. Saya akan lawat salah satu daripada 8 ini dalam masa terdekat. Kalau saya dapati tidak ada perancangan segera untuk mengaktifkan menara-menara ini, maka be prepared. Jadi saya minta disegerakan. Kemampanan kewangan dan keupayaan menjana keuntungan dalam tempoh jangka panjang antara fokus dibangkitkan Kerajaan Persekutuan berhubung pembinaan lapangan terbang antarabangsa KULIM KXP. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata walaupun ia dirancang dibangunkan menggunakan pembiayaan swasta, dapat kebimbangan Kerajaan Persekutuan terpaksa campur tangan dari segi kewangan kelak. Dan mana-mana projek yang ada kemampanan kewangan seperti ini dan dia bawa hasil kepada rakyat, saya pasti dia tidak akan ada masalah oleh mana-mana kerajaan pun. Yang kita bimbang ialah kalau projek itu nampak okey di mata kasar, tapi bila kita lihat secara terperinci, kita ada kebimbangan dari segi kemampanan kewangan. Sebab itu the due diligence process itu perlu dibuat dengan baik. And I think that's the process that I'm open to go through. Dia dapat berfungsi secara swasta dengan baik. Menteri Besar Selangor yakin kerjasama erat kerajaan perpaduan di antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional mampu memperkukuh penguasaan kerusi khususnya di kawasan Selangor Utara. Jelasnya, semua pihak ketika ini mempunyai peluang sama rata bagi menawan kawasan berkenaan. Jadi saya rasa persaingan masih terbuka di kawasan Utara Selangor untuk semua parti bersaing, dan kita yakin dengan maklumat kita, program kita dan juga suntikan baru kepada rakan kongsi kita yang baru iaitu Barisan Nasional akan berjaya menawan kembali kursi-kursi yang ada di sana di bawah koalisi ataupun di bawah semangat kerajaan perpaduan. Tabung Haji TH akan mengadakan mesyuarat penutupan dengan pelbagai kementerian dan agensi penyedia perkhidmatan haji di Arab Saudi. Ia bagi menilai semula tahap perkhidmatan dan kemudahan musim haji tahun ini. Maklum balas yang saya terima ni sama ada saya terima melalui WhatsApp ataupun yang saya terima melalui email, dan juga yang interaksi saya dengan jemaah haji semasa di Arafah, selepas daripada Mina di Muzdalifah. So jadi maknanya yang ni maklum balas yang saya terima dan terus saya berikan kepada Tuan Syed Hamada
CEO tabung haji untuk mengambil tindakan dalam postmortem yang bakal mereka adakan ini untuk mengambil kira. Dan maklum balas ini penting sebab maklum balas ni kita terima daripada lapangan sendiri. Maknanya mereka ni immediately lepas dah tahu apa kejadian terus bagi poin-poin penting tadilah untuk kita tambah baik. Seorang kanak-kanak perempuan maut selepas dilanggar kenderaan pacuan 4 roda dipandu sepupunya iaitu wanita berusia 19 tahun di kawasan kediaman di Kampung Darat, Kolam Kertih, Terengganu malam tadi. Mangsa Syaza Syazwina Zahra Muhammad Sazali yang berusia setahun 5 bulan parah di kepala disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanya Ramlan berkata polis menerima laporan kemalangan itu pada pukul 10.30 malam. Hanya berkata mangsa terkena tayar sebelah kiri kenderaan dan mayatnya dihantar ke bilik forensik Hospital Kemaman untuk tindakan lanjut. Baik, sebelum ke perkembangan lain, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa bersama Pegawai Met Malaysia, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan carta angin terkini. Dapat diperhatikan di sekitar Semenanjung, angin barat daya bertiup dengan kelajuan lemah antara 10 ke 20 km sejam dengan berlaku sedikit penempuan di sekitar selatan Semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah dan Sarawak, angin timuran bertiup dengan kelajuan lemah antara 10 ke 20 km sejam. Dan buat masa ini, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan pada ketika ini. Oleh itu, Met Malaysia akan sentiasa memantau keadaan ini dari semasa ke semasa. Seterusnya, kita beralih kepada paparan radar terkini untuk tinjauan cuaca semasa. Di Semenanjung, keadaan cuaca hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat sedang berlaku di sekitar negeri Pahang, Johor, Perak, pedalaman negeri Selangor, Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan ini kami jangkakan akan beransur reda pada awal malam nanti kecuali di sekitar bahagian timur Terengganu dan juga Pahang yang kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Selain itu juga, keadaan cuaca hujan berseribut petir jangka akan mula masuki kawasan di sekitar sepanjang kawasan berhampiran pantai di barat Semenanjung bermula pada awal pagi nanti. Seterusnya pula, di Sarawak, keadaan cuaca hujan dapat diperhatikan sedang berlaku di kebanyakan kawasan pada ketika ini, tertumpu di bahagian tengah dan utara Sarawak. Manakala di Sabah, keadaan cuaca hujan kini hanya dicerap di sekitar bahagian pedalaman dan juga bahagian Tawau. Keadaan cuaca hujan terutama sedang berlaku di Sarawak kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya pula, bermula pada awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan jangka akan lebih tertumpu di sekitar bahagian barat Sarawak dan juga sepanjang perairan Sarawak dan juga barat Sabah. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Susulan penekanan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam yang mahukan kesaling hubungan internet lebih baik di kampus universiti seluruh negara, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD serta Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan mengambil tindakan segera berhubung perkara itu. Perinciannya kita terus bersama Muhammad Najib Masyur. Ya, Nurul, berhubung dengan kemudahan internet di kampus universiti di seluruh negara yang kini merupakan satu keperluan asas dan juga elemen penting untuk pelajar, semalam menerusi temu Anwar Kedah di Universiti Utara Malaysia UIM Bersintuk Kedah, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Kementerian Komunikasi dan Digital KKD untuk memberi keutamaan berkaitan dengan kesaling hubungan internet dan juga jaringan jalur lebar yang lebih baik. Dan bagi memberi gambaran jelas mengenai dengan saranan berkenaan, saya bawakan tetamu saya yang berhormat Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. YB, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, YB, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Berita Wilayah. YB, secara ringkasnya, antara tindakan-tindakan daripada KKD sendiri segera dalam usaha merealisasikan saranan berkenaan. Ya, saya setelah menerima maklumat daripada ataupun arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk segera menyelesaikan isu internet di kampus-kampus, ya. Semalam beliau telah menyatakan hari ini kita turun ke UiTM Dengkil untuk lihat sendiri keadaan di kampus, salah satu daripada kampus UiTM, dan saya dapati di kampus UiTM Dengkil ini penyelesaian kepada isu internet bagi pelajar-pelajar ini sangat baik. Dan saya lihat ini mungkin antara sebabnya ialah pengurusan yang proaktif, dan mereka ada sedikit usaha yang telah dilakukan menambah jumlah Wi-Fi mesh untuk membantu para pelajar. Saya berharap akan untuk dapatkan penyelesaian yang telah dilaksana di UiTM Dengkil ini untuk kita laksanakan di pelbagai kampus yang lain, insya-Allah. Baik. YB juga mungkin boleh berkongsi antara kerjasama yang dilakukan oleh KKD sendiri bersama-sama dengan Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan juga pihak pengurusan universiti dalam merealisasikan hasrat tersebut. Ya, saya telah bercakap sebelum ini dengan Yang Berhormat Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi, tentang isu masalah internet di universiti-universiti terutama IPTA, dan insya-Allah pihak KKD dan KPT akan bekerjasama termasuk melibatkan SKMM untuk kita adakan satu bengkel meneliti isu reka bentuk bagi kampus-kampus. Dia ada 3 aspek yang penting untuk isu internet. Satu, dewan kuliah. Kedua, ruang lega ataupun tempat pelajar-pelajar berkumpul. Ketiga, asrama ataupun kolej kediaman. Ketiga-tiga ini mempunyai isu yang sedikit berbeza selain daripada isu outdoor coverage, liputan di bahagian luar bangunan. Jadi keempat perkara ini kita akan teliti melalui satu bengkel khas yang akan dilakukan oleh pihak SKMM, dan kita menjemput semua IPTA nanti untuk turut terlibat. Baik, terima kasih banyak. Dan saudara, itu sahaja perkembangan semasa yang dapat saya bawakan mengenai dengan tindakan segera Kementerian Komunikasi Digital KKD dalam memastikan taraf kesaling hubungan di IPT seluruh negara berada dalam tahap yang semakin baik. Kembali semula ke studio bersama dengan Nurul. Silakan. Muhammad Najib Masyur, terima kasih atas perincian itu. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara perkongsian hari ini, kekayaan negeri diagihkan kepada rakyat agar pendapatan isi rumah meningkat. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Vi, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Kekayaan yang diperoleh menerusi pelbagai sektor ekonomi Sarawak akan diagihkan semula kepada rakyat negeri ini agar pendapatan isi rumah turut meningkat menjelang 2030. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menjelaskan dengan status negeri berpendapatan tinggi seperti yang diiktiraf pakar ekonomi Bank Dunia, adalah penting pendapatan lebih itu diagihkan semula kepada penduduk dan golongan sasar. Menurut beliau, jika tidak diagihkan kepada rakyat, akan berlaku ketidaksamaan dengan negeri mempunyai pendapatan besar namun pendapatan isi rumah masih kecil. Premier mendedahkan Sarawak mempunyai instrumen keuangan untuk mengagihkan semula kekayaan tersebut bagi meningkatkan pendapatan isi rumah termasuk pembangunan infrastruktur asas jaringan digital, jalan raya serta bekalan air dan elektrik. Kekayaan tersebut juga akan digunakan untuk melatih bakat modal insan negeri ini selain penggunaan teknologi untuk memacu pelbagai sektor
sektor ekonomi dan meningkatkan produktiviti. Premier menyatakan demikian pada Majlis Gawai Carnival Redeems ke-15 di Bau semalam. Sementara itu, Pengerusi Pusat Pertubuhan Pergerakan, Penyelidikan dan Pembangunan Singai Sarawak Redeems, Datuk Peter Nansian Ngusi dalam ucapannya berkata, Redeems akan terus menyokong sektor pelancongan negeri menerusi penganjuran pelbagai program. Antara program yang telah dirancang tahun ini ialah Battle of the Bands, Borneo Trails Classic, selain konsert Wings dan ekspedisi. Turut dalam agenda pelancongan tahun hadapan ialah Redeems World Tribal Festival. Seramai 68 orang usahawan muda Sarawak telah menghadiri sesi dialog bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dalam program Sunday Morning with Premier 2.0, anjuran bersama Dayak Daily dan Pertubuhan Wartawan Bebas Kuching Pewarta yang berlangsung di Kuching hari ini. Program sesi dialog itu adalah bertujuan menyediakan platform perkongsian idea antara usahawan muda dengan Premier Sarawak secara bersemuka, khususnya dalam membincangkan isu-isu berkaitan dasar-dasar kerajaan negeri ke arah meningkatkan daya saing golongan usahawan tempatan ke arah mencapai kemajuan ekonomi baharu yang mampan berasaskan teknologi. Antara topik yang dibincangkan dalam sesi dialog tersebut ialah isu berkaitan usaha Sarawak dalam pembangunan sektor pertanian dan komoditi, penjagaan kesihatan dan farmaseutikal, keusahawanan dan pembangunan bakat. Dalam ucapan ringkas, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu sesi dialog melibatkan usahawan muda sebegini adalah penting dalam mendapatkan pandangan serta idea-idea baharu yang boleh diguna pakai dalam penambahbaikan dasar-dasar pembangunan ekonomi Sarawak. Penglibatan wanita perlu dalam memajukan negeri Sarawak dengan merebut peluang yang sedia ada demi kesejahteraan masyarakat serta kestabilan ekonomi. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, peluang tersebut akan memberi impak positif kepada perubahan pembangunan keluarga dan masyarakat amnya dalam bidang ekonomi maupun pendidikan. Ujarnya lagi, pihak kerajaan juga berusaha menubuhkan taska dan tadika seperti sedidik di setiap daerah negeri ini bagi memastikan ibu yang berkerjaya dapat menghantar anak-anak ke pendidikan prasekolah berkualiti tinggi sambil fokus kepada kerjaya masing-masing. Tambahnya lagi, beliau berharap agar PPWS akan terus memainkan peranan penting dalam pembangunan kaum wanita di Sarawak dan bersama-sama dalam memacu ekonomi negeri ke era yang lebih maju. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam ulang tahun ke-61 Persekutuan Perkumpulanan Wanita Sarawak PPWS di Limbang. Datuk Amar Awang Tengah juga menzahirkan ucapan tahniah kepada PPWS atas kejayaan penganjuran program tersebut dan ianya merupakan salah satu langkah mengeratkan hubungan kerjasama antara pelbagai pihak yang terlibat. Satu memorandum persefahaman MOU antara Malaysia Aviation Group MAG dan Kerajaan Sarawak bakal diwujudkan sebagai langkah permulaan untuk pengambilalihan Maswings Sendirian Berhad. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata MOU tersebut antara lain bertujuan untuk memulakan perbincangan secara lebih mendalam mewujudkan parameter yang jelas selain memastikan proses pemerolehan yang lancar. Dalam kenyataan medianya, beliau berkata perkara tersebut merupakan antara pengisian mesyuarat antara delegasi Sarawak dan Khazanah Nasional Berhad di Kuala Lumpur. Turut dibincangkan isu-isu jaringan udara sedia ada yang menjejaskan Sarawak, terutama sekali membabitkan penerbangan terus antarabangsa yang sangat terhad. Sarawak kini hanya mempunyai 3 laluan antarabangsa iaitu Singapura, Bandar Seri Begawan dan Jakarta. Sehubungan itu, beliau menyeru untuk mewujudkan usaha bersepadu bagi menubuhkan lebih banyak laluan antarabangsa untuk mempromosikan pelancongan, perdagangan dan pelaburan di negeri ini. Datuk Seri Lee turut menyuarakan penghargaan kepada Khazanah Nasional Berhad atas sokongan terhadap aspirasi Kerajaan Sarawak untuk menubuhkan syarikat penerbangannya sendiri. Objektif utama mesyuarat itu adalah untuk memberi taklimat kepada Khazanah mengenai cadangan pengambilalihan Maswing oleh Kerajaan Sarawak sebagai susulan daripada pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Locke pada 30 Jun lepas di Putrajaya.
27 buah pintu rumah panjang Long Wat, Ulu Baram ranap dalam kebakaran pada kira-kira pukul 1.30 awal pagi ini. Ketua Bahagian Forensik Kebakaran Zon 6 Miri, Awangku Muhammad Azmin Awang Zainal memaklumkan bilik kawalan BBP Marudi dihubungi oleh Balai Polis Long Lama pada pukul 5.19 pagi tadi, memaklumkan hanya bahagian tengah sahaja iaitu 27 pintu yang terbakar. Bagaimanapun, kebakaran berjaya dipadamkan sekitar jam 2.30 pagi tadi. Terdahulu, maklumat awal laporan bomba memaklumkan kebakaran melibatkan satu blok rumah panjang 85 pintu jenis struktur tidak kekal. Rumah panjang berkenaan tidak mempunyai rangkaian telekomunikasi yang baik menyebabkan pelapor, Naomi Rina Nawan, anak perempuan Ketua Kampung Long Wat, terpaksa pergi ke Long Bedian untuk membuat panggilan kecemasan. Menurut Hazmin, pihak bomba berhadapan dengan beberapa cabaran, antaranya jarak perjalanan ke lokasi mengambil masa lebih kurang 5 jam dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Marudi dan hanya boleh dilalui menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Pasukan bomba dari BBP Marudi hanya dapat bergerak ke lokasi pada pagi tadi berikutan menunggu perkhidmatan feri yang memulakan operasi pada pukul 6 pagi tadi. Lebih 400 orang memenuhi auditorium P. Ramlee RTM Sarawak malam tadi bagi menyaksikan konsert khas Reunion Bintang Kecil 2023. Konsert khas bagi membuka tirai Bintang Kecil program TV legenda itu sebelum mengembara ke seluruh Malaysia bagi mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Yang pernah mengacara Bintang. Program ini antara lain sebagai pertemuan kembali serta memperkenalkan bekas peserta Bintang Kecil dan juga pengacara. Ianya juga mengetengahkan pencapaian yang diperolehi mereka menerusi bakat nyanyian, berlakon dan sebagainya. Program 2 jam lebih itu menampilkan artis terkenal tanah air termasuk Hakim Rusli, Afiq Sazwan dari Semenanjung, manakala penyanyi dan peragawati dari Sarawak Dewi Liana Serista. Selain itu, turut membuat penampilan bekas Bintang Kecil Kahirah Maisarah, Abdul Halim, Nur Hafifah, Nur Ain Nazirah dan Presley Petrus. Kemuncak Bintang Kecil dijadual berlangsung pada 3 September depan di Kuching. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Silakan. Vanessa Mering, terima kasih atas perincian itu. Antara fokus negeri di bawah bayu, Kerajaan Sabah tambah baik peningkatan dalam inisiatif pembangunan modal insan. Butirannya terus sahaja bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Konstantin, silakan. Ya Nurul, Kerajaan Sabah sentiasa berusaha untuk menambah baik dan meningkatkan keberkesanan strategi dan pendekatan dalam inisiatif yang memfokuskan pembangunan modal insan. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor, kerajaan juga sentiasa terbuka mendengar aspirasi anak-anak muda dengan memperkenal beberapa inisiatif yang dirangka berpandukan syur dan pandangan kelompok sasar melalui pelbagai platform libat urus. Datuk Haji G berkata perkara itu jelas menunjukkan komitmen kerajaan untuk membangunkan belia sebagai aset dan golongan yang perlu diberi peluang dalam pembangunan ekonomi negeri. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Perhimpunan Permotoran Dua Roda Sabah Motode siri ke-6 SMD 6.0 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Perhimpunan SMD 6.0 merupakan program permotoran terbesar dengan penyertaan lebih 23,000 motosikal dari seluruh Malaysia dan Brunei Darussalam. Harapan saya dengan adanya aktiviti begini, para belia ataupun mat-mat motor ni tidak lagi terus ke arah lumba haram, tidak diiktiraf sampai mat rempit dengan mat dada. Jadi dengan adanya taklimat AADK tadi, mereka boleh menghindari daripada gejala-gejala dada. Manfaat yang saya nampak sebenarnya Sabah Motode 6.0 ni di mana dapat meningkatkan ekonomi negeri Sabah juga dan juga dapat kita berkumpul bersama-sama daripada kurangnya berlaku gejala lumba haram, daripada gejala-gejala pengambilan dadah. Harapan saya aktiviti ini wajar kita teruskan kerana
boleh dikatakan dia macam hari raya ni. Kalau pada belia-belia permotoran ni kan. Jadi ini saja tempat yang kita boleh berkumpul beramai-ramai kan. Jadi kita boleh mengelakkan aktiviti-aktiviti yang tidak bermanfaat lah untuk belia. Kita mengharapkan agar SMD 7.0 ini dapat dianjurkan lagi dengan lebih teratur, lebih terancang dan kemungkinan kita akan bawakan ke satu venue yang baru yang lebih orang cakap lebih ialah sebab dari tahun ke tahun kita nampak sambutan amat menggalakkan, penglibatan daripada belia-belia pun sangat ramai jika dibandingkan dengan tahun lepas. Saya percaya tahun ini lebih ramai. Penduduk luar bandar yang berjaya mendapat lesen memandu Malaysia kelas B2 motosikal menerusi program My Lesen Malaysia Madani perlu memanfaatkannya sebaik mungkin. Inisiatif kerajaan membantu golongan B40 mendapatkan lesen tersebut secara percuma bagi memudahkan pergerakan sekaligus melancarkan aktiviti harian terutama dalam mempertingkat taraf sosioekonomi dan pendapatan isi rumah. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Dr. Rudi Awah berharap pemberian lesen berkenaan juga dapat mendidik masyarakat akan kesedaran terhadap pematuhan peraturan jalan raya dan pembudayaan keselamatan jalan raya. Memudahkan pergerakan mereka tanpa rasa takut-takut, boleh berurus niaga, menggunakan motor mereka sudah untuk berjalan sama ada dalam daerah Pitas ataupun ke daerah Kota Marudu, tiada masalah pada mereka. Jadi ini program saya rasa amat-amat bermakna. Datuk Rudi berkata demikian selepas majlis perasmian penutupan program bantuan lesen memandu My Lesen di Pitas. Seramai 352 penerima lesen memandu Malaysia kelas B2 motosikal dalam program anjuran bersama Pemimpin Pembangunan Masyarakat Pitas dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ ini. Sepanjang 75 tahun penubuhannya, Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu berjaya melahirkan tokoh dan individu berkaliber dalam pelbagai bidang. Kejayaan itu diraih dalam majlis sambutan program Jubli Intan IPG Kampung Gaya yang turut mengimbau detik penubuhan The Malay Women's Training College MWTC sebagai maktab perguruan pada 1935. Menurut pengarah IPG Kampus Gaya, Dr. Gertrude Jog, program juga bermatlamat menghayati detik-detik bersejarah perkembangan IPG sebagai pengendali latihan profesion keguruan. Ia secara tidak langsung menjadi pemangkin semangat untuk terus memacu pencapaian IPG selaras perkembangan dan transformasi pendidikan abad ke-21. Beliau berucap dalam majlis tersebut yang dirasmikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Syehelmi Yahya. Majlis turut menghimpunkan kalangan profesional pelbagai bidang serta alumni yang sentiasa memberikan komitmen kepada institut perguruan sehingga mencapai kecemerlangan. Run for Peace atau Larian Keamanan Soka Gakkai Malaysia SGM antara komitmen badan bukan kerajaan NGO dalam mengukuh dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pembangunan mampan dan pembinaan budaya keamanan serta perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan agama. Ia selaras aspirasi Kerajaan Malaysia Madani yang menekankan prinsip kemampanan kesejahteraan untuk menjadikan Malaysia negara makmur dan maju. Pegawai Kesihatan Daerah Sandakan Dr. Johari Awang Besar yang turut menyokong komitmen tersebut berkata, nilai keamanan perlu disemai dalam diri setiap individu bagi membentuk semangat kebersamaan untuk mewujudkan komuniti yang sejahtera. Ini antara menunjukkan komitmen yang jelas, yang tegas oleh pihak SGM untuk memastikan matlamat pertumbuhan NGO ini tercapai dan kita sangat menggalakkan banyak lagi NGO-NGO lain yang juga turut serta dalam program sebegini untuk mencapai matlamat yang telah digariskan oleh pihak SGM. Beliau ditemui pemberita dalam program larian berkenaan di Kompleks Sukan Sandakan. Terdahulu Dr. Johari diiringi pengerusi SGM Cawangan Sandakan Sim Chi Vui bersama-sama Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Abdul Fuad Abdul Malik dan timbalannya Superintendent Muhammad Hamizi Halim melepaskan peserta larian.
Lebih 1,000 peserta pelbagai peringkat umur menyertai larian sejauh 7.7 km ini merentasi kawasan Batu Lima Sandakan. Pasukan 10 Pin Bowling Sabah berjaya mencapai sasaran 2 pingat emas dalam kejohanan Sarawak Hornbill Team Cup 2023 yang berakhir di Kuching, Sarawak semalam. Pingat emas Sabah diperoleh menerusi acara single long oil lelaki dan trio long oil wanita. Ketika dihubungi RTM, Presiden Persatuan 10 Pin Bowling Negeri Sabah, Roseni Syamtalik memberitahu pasukan Sabah turut memenangi 2 pingat perak dan 1 gangsa. Manakala pasukan Sabah B pula berjaya memenangi tempat ketiga daripada 50 pasukan dari seluruh negara. Tambah Roseni, kejohanan berpasukan yang julung kali diadakan ini juga merupakan pendedahan terbaik bagi pemain bawah 21 tahun yang akan membawa cabaran Sabah ke Sukan Malaysia Sukma di Sarawak tahun depan. Dalam kejohanan 5 hari ini, pasukan Sabah menghantar 6 pasukan yang diwakili 36 pemain berusia 13 hingga 56 tahun. Sekian berita dari negeri di bawah Bayu bersama saya Konstantin Palawan. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan. Konstantin Palawan, terima kasih atas perincian dari Sabah itu. Warga Felda melahirkan rasa syukur atas kelangsungan usaha memelihara kebajikan peneroka. Pengumuman inisiatif dan insentif bagi meningkatkan kualiti hidup warga Felda oleh Perdana Menteri itu bukti keprihatinan kerajaan Madani. Jadi alhamdulillah Yang Amat Berhormat telah umumkan bahawa 80% hutang yang ditanggung oleh peneroka telah pun dihapuskan. Yang mana kami ni dah lama menunggulah masuk anak-anak peneroka kami generasi kedua. Yang mana ibu bapa kami daripada dulu sampai sekarang menanggung hutang tersebut dan alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10 yang dapat menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Ini adalah suatu rahmat, satu keuntungan, suatu keadaan dan satu ketika yang cukup meringankan mereka dan cukup memberikan kesan yang cukup baik kepada mereka dan rakyat. Jadi inilah antara inisiatif yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan yang bertanggungjawab memastikan bahawa kesejahteraan masyarakat Felda diutamakan di dalam pentadbiran beliau. Seorang lelaki tempatan ditahan bersama 18 unit bubu naga di kedudukan 0.2 Batu Natika Barat Kuala Gula semalam. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Najhan Azman Hamdi berkata, bot tersebut ditahan sekitar pukul 10.30 pagi. Ketika pemeriksaan, bot tersebut dikendalikan sendirian oleh seorang nelayan tempatan berumur 42 tahun serta memiliki lesen yang sah. Pihaknya turut menemukan 18 unit bubu naga di atas geladak utama bot yang disyaki digunakan sebagai alat menangkap ikan. Bahan rampasan kemudiannya dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Kurau untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 11-3-B Akta Perikanan 1985 kerana memiliki dan disyaki menggunakan peralatan menangkap ikan tanpa lesen yang sah. Kes denggi di Perlis meningkat secara mendadak. Setakat 1 Julai lalu, 443 kes dilaporkan di seluruh negeri dengan lebih 40 lokaliti wabak aktif dikesan. Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, Dr. Amirul Hisham Zainul berkata pihaknya mempergiat pelbagai aktiviti bagi membendung peningkatan kes. Kita telah melaksanakan pemeriksaan daripada ke rumah di kawasan-kawasan yang melaporkan kes-kes tinggi dan kawasan-kawasan yang berisiko. Jadi kita mohon kerjasama daripada masyarakatlah supaya membenarkan Jabatan Kesihatan ini melaksanakan pemeriksaan daripada rumah ke rumah dan juga membuat semburan di rumahlah sekiranya di kawasan itu ada melaporkan kes, kita perlu membuat semburan untuk membunuh nyamuk dewasa.
Beliau memaklumkannya pada Majlis Mesra Rakyat Taman Kemajuan bersempena Hari Belia Negara di Kanga Perlis. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Indra Kayangan, Gan Eiling menggesa penduduk mengamalkan penjagaan kebersihan persekitaran dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Apa yang lebih penting adalah kesedaran rakyat dan penduduk di kawasan ini. Kita berharap rakyat sentiasa menjaga kebersihan dan juga mengurangkan bekas-bekas yang ada takungan air untuk mengelakkan berjangkitnya denggi di kawasan ini. Dan selain daripada itu juga kurangkanlah supaya tidak keluar untuk waktu petang di mana nyamuk Aedes ni aktiflah pada waktu senja. Perkembangan sukan, Penang FC kembali raih 3 mata berharga dalam saingan Liga Super. Skuad Harimau Kumbang berjaya melunaskan dendam kekalahan pada match lalu apabila membenam cabaran Kelantan FC 4-3 di Stadium Bandaraya. Dalam aksi tersebut, Kelantan yang berada di kedudukan tercorot terlebih dahulu mendapatkan jaringan menerusi Harith Akif Shahar pada minit ke-10 sebelum Penang menyamakan kedudukan 9 minit kemudian menerusi Hadin Azman. Hadin menjadikan kedudukan 2-1 pada minit ke-30 diikuti jaringan ketiga Penang menerusi Rafael Vitor pada minit ke-41. Namun Kelantan berjaya merapatkan kedudukan menerusi jaringan Nathaniel Sringorigo pada penghujung separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, Harith Akif meledak gol penyamaan Kelantan seminit selepas rehat sebelum Penang mampu menarik nafas lega apabila Alif Ikmal Rizal menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-84. Itu juga adalah kemenangan pertama Penang dalam 6 perlawanan terakhir. Penang kini berada di posisi ke-9 dengan 19 mata, sementara Kelantan tercorot dengan hanya 4 mata. Semua projek pembangunan di Laksana Negeri Perak perlu mengambil kira kepentingan memelihara alam sekitar. Perinciannya bersama Nur Ain Abu Bakar. Ain, silakan. Baik, terima kasih. Perak memandang serius isu perubahan iklim yang memberi kesan kepada kehidupan masyarakat. Untuk itu, semua projek pembangunan yang dilaksanakan di negeri ini perlu mengambil kira kepentingan memelihara alam sekitar dan keperluan hidup masa hadapan. Esko Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim berkata, sebagai menyahut cabaran menangani kesan perubahan iklim, pihaknya komited untuk terus menjayakan Pelan Perak Bumi Lestari 2030. Penggunaan lakus tanpa perancangan dan pemantauan akan memberi kesan buruk kepada alam sekitar dan generasi akan datang. Jadi bagi mewujudkan kehidupan yang harmoni dengan alam, setiap pembangunan yang dilaksanakan perlu dinilai impaknya terhadap alam sekitar. Tambahnya lagi, pelan tersebut dilihat sebagai langkah berwawasan bagi mempercepat pembangunan hijau, mampan dan inklusif di peringkat negeri sejajar matlamat pembangunan negara dan antarabangsa. Selain memastikan pertumbuhan negeri dijalankan secara bersama melalui konsep kerjasama pelbagai jabatan dan agensi. Beliau berkata demikian ketika ditemui di bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh. Sementara itu, Majlis Bandaraya Ipoh MBI terus komited ke arah kelestarian alam sekitar bertepatan sasaran menjadikan bandaraya rendah karbon menjelang 2030. 4 elemen utama telah diambil kira melibatkan bahan buangan air, tenaga dan penghijauan. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, pihaknya telah merangka pelbagai inisiatif dan program bagi mencapai hasrat tersebut. Antaranya memasang lampu jalan LED, menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik dan penanaman pokok yang mempunyai kadar serapan karbon yang tinggi. Kita dah memulakan satu konsep yang dinamakan sebagai Donut Economy City. Bandaraya Ekonomi Donut yang pada asasnya kita selaraskan dengan circular economy. Circular economy ini tidak lagi bergantung seperti amalan kita linear economy yang setiap barangan yang kita gunakan itu kita lupuskan.
Tetapi dalam sirkular ataupun donat ekonomi yang kita perkenalkan, ya, kita akan guna balik semua bahan-bahan pelupusan itu untuk dijanakan atau guna pakai oleh industri yang berbeza. Beliau berkata demikian ketika ditemui di bangunan MBI Ipoh. Tambahnya lagi, penglibatan dan kerjasama semua pihak, terutamanya warga Bandaraya Ipoh, diperlukan bagi mencapai sasaran tersebut. Menukar sampah kepada duit, itu konsep yang diterapkan menerusi pembinaan Pusat Kitar Semula Pandu Lalu Automatik DTRC Trash for Cash di Manju Ipoh. Di samping menjana pendapatan, ia juga sebagai usaha menyokong kelestarian alam sekitar. Ikuti laporan disediakan wartawan Fahmi Muhammad Noor. Pembinaan DTRC Manjoy juga sebagai menyokong hasrat Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT yang menyasarkan kewujudan 100 pusat kitar semula pandu lalu di seluruh negara. Sejak dilancarkan pada Mac lalu, sejumlah 891.20 kg bahan kitar semula telah dikutip, menyaksikan sebanyak 1,544 kg pengurangan pembebasan gas karbon dioksida CO2. Yang ini adalah satu program yang kita buat juga di bawah konsep energi, yang mana kita menggalakkan juga selain daripada strategi, masyarakat, penglibatan masyarakat sangat penting. Jadi penggunaan pandu lalu dan juga mengurangkan penggunaan beg plastik adalah satu sumbangan kita kepada alam sekitar tadi, yang mana melibatkan penglibatan orang awam. Ini sangat kita galakkan. Penubuhan pusat kita semula pandu lalu ini membuktikan ya komitmen MBI dan juga kesungguhan syarikat Maju Perak dalam menyediakan persekitaran yang bersih, sihat dan sejahtera bagi penduduk setempat ni. Hasil kerjasama awam swasta ni kita dilihat sebagai satu langkah yang tepat dalam merealisasikan hasrat MBI untuk ke arah pengiktirafan Ipoh Smart and Green City menjelang tahun 2030. Diselenggara Maju Perak Utilities Management Sdn Bhd, pusat kitar semula ini beroperasi 24 jam setiap hari tanpa pekerja. Pengoperasiannya menggunakan aplikasi digital dan tenaga solar, selain dikawal selia dengan pemasangan CCTV bagi memudahkan urusan pendaftaran, pembayaran, pemantauan dan kutipan. Apa yang penting bagi Maju Perak adalah untuk membudayakan amalan 3R ni, yang mana akan membantu kerajaan untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau ataupun CO2. Dan apa yang kita dapati di sini adalah kita jaga kebersihan, kita jana pendapatan, jaga kelestarian alam sekitar dan bantu kerajaan untuk mengurangkan isu perubahan iklim. Dalam pada itu, lebih banyak pusat kitar semula pandu lalu akan dibangunkan di Bandaraya Ipoh pada masa akan datang. Ia sekaligus menyediakan lebih banyak platform kepada masyarakat untuk menyumbang kepada usaha menjaga kelestarian alam sekitar. Tanggungjawab melestarikan alam sekitar bukan hanya terletak di bahu satu pihak. Sebaliknya, kerjasama erat semua termasuk kita sebagai anggota masyarakat diperlukan. Walau sekecil mana sumbangan yang kita lakukan pada hari ini, impaknya sangat besar, terutama pada generasi akan datang. Jadi, manfaatkan kemudahan yang ada demi kesejahteraan hidup kita bersama. Fahmi Muhammad Noor, RTM. Sekian dahulu sumbangan berita dari Perak. Kembali semula ke Kota Media Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nur Ain Abu Bakar, terima kasih atas perincian itu. Kerajaan Negeri Sembilan berjaya mencatatkan kutipan hasil surplus sebanyak 2 kali sepanjang tempoh 5 tahun pentadbiran. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata kali pertama kerajaan negeri mencatatkan kutipan hasil surplus adalah pada 2019 dengan kutipan yang dicatatkan sebanyak RM556.44 juta dan surplus sebanyak RM147.47 juta. Pastikan ini bukan untuk kerajaan, tetapi kita nak pulangkan balik kepada rakyat yang ada. Kutipan hasil kita tahun lepas surplus, ada lebihan 83 juta. Ini perkara yang baik. Ada tahun 2019 kita lebih 100
54 juta. Jadi inilah yang ada pada Negeri Sembilan. Tuan-tuan bantu kerajaan bagi balik kepada rakyat. Beliau berucap demikian pada Majlis Perasmian Program Mesra Rakyat Parlimen Rasah. Peniaga kecil, golongan orang kurang upaya OKU dan pelajar yang melanjutkan pengajian antara yang menerima sumbangan dalam majlis sama. Saya berterima kasih kepada kerajaan negeri memberi sumbangan kepada saya untuk mudahkan saya sama belajar, beri saya untuk boleh buat duit makan minum apa semua dan persediaan untuk belajar. Ucapkan juga terima kasih kepada kerajaan negeri sebab prihatin untuk peniaga kecil macam kita kami. Dapat sikit pun kita syukurlah. Pasal siapa nak kasih kita tiap-tiap bulan? 12 bulan dia kasih kan. Memang saya cukup. Ini hari nak pergi cuci kaki RM30. Penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas dua pertuduhan membuat komunikasi jelik terhadap Sultan Johor dan keluarga Diraja Johor 2 tahun lalu. Tertuduh Remy Abdul Rahim membuat pengakuan itu selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan di hadapan Hakim VM Mabel Sheila. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh secara sedar menerusi akaun Twitternya telah membuat komunikasi jelik terhadap Sultan Johor dan keluarga Diraja Johor dengan niat menyakiti hati orang lain. Kedua-dua hantaran itu dibacakan pengadu pada 8 Oktober 2021 di sebuah pejabat di Kota South Key, Johor Bahru. Kes disebut semula 21 Ogos nanti. Perkembangan sukan, JDT meneruskan dominasi dalam saingan Liga Super apabila melakar kemenangan ke-16 berturut-turut. Biarpun dilihat tidak beraksi pada tahap terbaik, skuad Harimau Selatan masih mampu menundukkan Negeri Sembilan FC NSFC 2-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Kemenangan itu sekaligus membolehkan JDT terus unggul di puncak Liga dengan 48 mata. Skuad bimbingan Esteban Solari kini dibezakan dengan kelebihan 14 mata daripada pasukan tangga kedua Selangor FC. Gol pertama JDT dijaringkan pada minit ke-20 menerusi tandukan Firuz Baharudin sebelum Leandro Balagues menambah derita NSFC pada minit ke-44. Biarpun menang, pengendalinya Esteban Solari agak tidak berpuas hati dengan persembahan anak buahnya terutama di babak kedua perlawanan. We are very good in first half. I think we make a very good first half. Second half was difficult, but still we try to create more. Maybe we could score one goal more if you are lucky. We are not happy enough. Selepas ini, JDT dijadual menentang Kelantan FC di Stadium Sultan Muhammad keempat pada 14 Julai. Sebanyak RM950,000 diperuntukkan bagi projek bantuan baik pulih rumah yang memanfaatkan 63 ketua isi rumah KIR di Pahang. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, setiap KIR akan menerima bantuan kadar maksimum sebanyak RM15,000 untuk memperbaiki rumah mereka yang disalurkan melalui pihak berkuasa tempatan PBT. Pembaikan itu melibatkan komponen-komponen asas rumah seperti bumbung, dinding, lantai dan tingkap. Program turut melibatkan rumah yang didiami telah rosak disebabkan faktor usia atau bencana namun masih boleh dibaiki. Ketika ini, kita memang menghadkan setiap kos pemulihan bagi setiap rumah itu sebanyak RM15,000. Cuma Alhamdulillah untuk tahun depan, kita telah mendapat kelulusan daripada kerajaan untuk menaikkan lebih kepada RM20,000. Ini bagi membolehkan supaya baik pulih itu lebih menyeluruh. Secara keseluruhan, KPKT telah memperuntukkan sebanyak RM40.26 juta bagi projek membaik pulih rumah yang memanfaatkan 2,534 KIR seluruh negara.
RM10 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar PEKB tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata pihaknya menyasarkan 835 individu di bawah IKASIH menyertai program pembasmian kemiskinan bandar PEKB. Jelas beliau, selepas tamat latihan, peserta diberikan peralatan perniagaan secara percuma untuk berniaga. 28 badan bukan kerajaan NGO yang dilantik akan memilih peserta berdasarkan proses pencarian dan bajian mengikut kriteria yang ditetapkan. Pertama, dia diberikan ruang untuk menjalani kursus kemahiran. Dan ini mengikut kesesuaian apa yang mereka mahukan dan juga mengikut latar belakang dan matching itu kena ada. Jadi sebab itu di peringkat Kuantan ini sebagai contoh, NGO itu telah melaksanakan proses bancian terlebih dahulu untuk memastikan para peserta yang ditawarkan ini sesuai dengan apa yang hendak kita tawarkan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan program PKEB di Kuantan. Pada majlis itu, 54 peserta menerima peralatan perniagaan seperti ketuhar, penyejuk dan pengadun. 7 saksi dipanggil Polis Kelantan bagi membantu siasatan berhubung kes rumah banglo dan kereta milik seorang penjual awam yang ditembak di Kampung Guntung, Kok Lanaz, Kota Baru kemarin. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata siasatan lanjut dan motif di sebalik tindakan itu masih dijalankan. Menurut beliau, pihaknya sedang memproses beberapa maklumat baru yang telah diterima dan akan menyelesaikan kes berkenaan dalam masa terdekat. Saya dan seluruh warga Polis Kelantan amat bermakna serius mengenai perkara ini. Kerana ianya menggambarkan sesuatu yang tak kena di kalangan masyarakat. Bagaimana membolehkan seseorang berada di situ dan melepas kopi. Jadi apapun perkembangan kita akan bagi tahu di masa masyarakat. Semalam, media melaporkan sebuah keluarga di Kampung Guntung, Kok Lanaz berdepan detik cemas apabila rumah dan kenderaan mereka dihujani tembakan daripada individu tidak dikenali. Susulan kejadian itu, polis memohon orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai suspek diminta tampil membantu siasatan. Keusahawanan harus dilihat oleh perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS sebagai kerjaya sepenuh masa, sama ada kecil, sederhana, besar atau peringkat multinasional. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ke arah itu PMKS harus meneroka pasaran antarabangsa dan tidak hanya domestik semata-mata. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, seiring dengan usaha penerokaan tersebut, kementerian dan agensi terlibat turut perlu memberikan sokongan dari pelbagai sudut. Dan saya ingin mencadangkan apabila PMKS ini mahu pergi ke peringkat antarabangsa, tentu mereka mempunyai sedikit sahaja dana untuk promosi di luar negara. Saya ingin mencadangkan SME pengurusinya ada di sini, menteri ada di sini, cari dana daripada kerajaan untuk pembiayaan mereka mempromosikan bahan-bahan ini atau bahan keluaran mereka ke luar negara. Program Madani Afiat yang diperkenalkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mampu menyokong agenda pemerkasaan kesihatan awam khususnya di negeri Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syahri berkata Selangor dipilih menjadi lokasi pertama bagi masyarakat mendapatkan saringan kesihatan untuk pencegahan penyakit antaranya melalui kunjungan rumah ke rumah. Sebanyak akan membantu kita terutamanya menangani aspek kesihatan awam dan pencegahan masalah kesihatan yang dilibatkan bersama-sama masyarakat. Ada beberapa agensi ataupun unit seperti Kombi, Hero dan sebagainya. Dan di pihak kerajaan negeri kita ada SUKA ataupun SUKA Relawan Kesihatan dan pelbagai yang lain.
dan itu hanyalah sebagai katalis kepada usaha-usaha berterusan kita supaya masyarakat secara keseluruhan perlu terlibat sama. Dan saya ingat ini lesson learn yang paling besar ketika COVID-19, bagaimana semua masyarakat participate dan terlibat dalam aktiviti penjagaan kesihatan awam untuk diri mereka dan juga akan bagi efek pada yang lain. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Madani Afiat di Batu Caves, Gombak. Berlangsung di Dewan Rakyat Batu Cave, program berkenaan menerima kunjungan lebih 1,000 orang. Pelbagai acara diadakan seperti pemeriksaan kesihatan, permainan e-sukan dan jual-jualan. Budaya hidup sihat merupakan keadaan yang membolehkan individu melakukan aktiviti harian dengan bertenaga. Antaranya mengambil bahagian dalam kepelbagaian aktiviti fizikal dan mengurangkan risiko masalah kesihatan. Wartawan Muhammad Izwandi Jaludin ada perinciannya. Kecergasan merupakan salah satu aktiviti yang dapat mengurangkan risiko penyakit, terutama penyakit tidak berjangkit. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan Dr. Francis Paul berkata, mengikut laporan Kajian Kesihatan Morbiditi Kebangsaan 2019, 25.1% orang dewasa menjalani hidup tidak aktif. Sebelum ini kita selalu cakap pasal kesihatan ini sebagai merawat pesakit, merawat pesakit. Jadi itu satu konsep yang kita harus ubah. Jadi kita mau sekarang ini adalah sebagai mengelakkan penyakit dan mengekalkan kesihatan. Jadi kalau kita mengamalkan atau mempromosi, menggalakkan dan melaksanakan budaya hidup sihat ini, kita boleh elakkan pelbagai jenis penyakit, terutamanya penyakit yang tidak berjangkit seperti diabetes, kencing manis dan juga mungkin kanser. Oleh itu, Jabatan Kesihatan terus komited mempromosikan budaya hidup kesihatan khususnya bagi rakyat Labuan untuk menjalani aktiviti kecergasan. Selain itu, pendekatan kesedaran membudayakan hidup sihat di kalangan masyarakat Labuan amat menggalakkan. Ini diakui Timbalan Pengurusi Perbanan Labuan, Simsudin Siddiq, yang mana pemeriksaan kesihatan juga perlu diutamakan bagi memastikan tahap kesihatan sentiasa dalam keadaan baik. Kita kadang-kadang bila kita merasa kita sihat apa semua kan, medical check-up ni bagi kita bukan satu keperluan, tapi sebenarnya budaya ni kita perlukan ni jadi style of life. Kita kena budayakan ni medical check-up kerana penting. Mungkin jabatan-jabatan awareness pasal medical check-up ni kena amat perlu. Kita sebagai rakyat Malaysia, terutamanya rakyat di Labuan, begitu penting menjaga kesihatan kerana kesihatan adalah yang paling berharga. Sebab kalau kita sihat, kita boleh melakukan berbagai aktiviti ekonomi, aktiviti kesihatan dan sebagainya lah. Mempromosikan budaya hidup sihat merupakan langkah usaha menyokong misi menjadikan Pulau Labuan sihat, penduduk yang sihat, di samping menjayakan agenda nasional Malaysia sihat untuk melahirkan rakyat di negara ini yang sihat sejahtera. Laporan Muhammad Izwandi Jaludin, RTM. Baik saudara, berita wilayah edisi hujung minggu berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.